beliau kini memiliki second black belt. Tahniah kepada Abdul Rahman Khalid. Baiklah, kita kembali dengan kategori antarabangsa. Kita mengalu-alukan Rimajon Sotlikova atau ringkasnya Rima dari Uzbekistan. Tahun lalu Rima sampai ke peringkat separuh akhir. Ketika itu beliau baru saja hamil. Dan tahun ini beliau datang lagi dengan bayinya yang sudah berusia 9 bulan. Bayi itu Abdul Rahim John datang bersama mengiringi ibunya sebagai pembakar semangat. Itu yang sedang didokong kat sana tu ya. Dan Rimajon Sotlikova memilih tajuk Peranan Bahasa Melayu di Uzbekistan. Silakan Rima. Sejampak mawar, seharum kasturi kepada yang dihormati pengurusi majlis, para hakim yang arif lagi bijaksana, tetamu kehormat, guru-guru, rakan-rakan pelajar, dan seterusnya hadirin sekalian. Datang bahtera dari Uzbekistan, singgah sebentar di Kuala Krai. Salam satu Malaysia saya hulurkan kepada warga Dewan Pembuka Tirai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Apa kabar pencinta dan peminat bahasa Melayu? Saya percaya di sini ramai orang sangat mencintai bahasa Melayu. Di antaranya ialah saya. Hadirin dan hadirat dihormati, izinkan saya menyampaikan pidato bertajuk Peranan Bahasa Melayu di Uzbekistan. Saya mewakili negara Uzbekistan dari Universiti Bahasa Dunia Negeri Uzbekistan, di mana bahasa Melayu diajarkan sebagai bahasa asing sejak 20 tahun yang lalu. Hadirin hadirat dihormati, bicara saya yang pertama, bahasa Melayu dalam pendidikan Uzbekistan. Malaysia dan Uzbekistan mula menjalinkan hubungan diplomatik pada tahun 1992 dan Malaysia membuka kedutaannya di Tashkent pada tahun 1993. Seterusnya, program bahasa Melayu ditawarkan di Universiti Bahasa Dunia Negeri Uzbekistan. Saat ini ada 2 tempat selain Universiti Bahasa Dunia Negeri Uzbekistan, yaitu Institute of Oriental Studies dan Institusi Negeri Samarkand yang mengajarkan bahasa Melayu sebagai bahasa asing. Kami sangat berbangga bahasa Melayu diajarkan sebagai bahasa asing di institusi-institusi pendidikan tinggi di Uzbekistan. Tetapi sehingga kini masih belum ada pusat kebudayaan tamadun Melayu di Uzbekistan. Sebagai duta kecil, saya bercita-cita besar untuk membuka pusat latihan bahasa budaya di Uzbekistan. Dengan bekerjasama Kementerian Pendidikan, Universiti Bahasa Dunia Negeri Uzbekistan, guru-guru dan rakan-rakan saya di PABM ini. Sidang warga dewan sekalian. Bicara saya kedua, semangat pelajar Uzbekistan berbahasa Melayu. Pelajar Uzbekistan apabila mau belajar di universiti maupun di institusi di Malaysia, pelajar tersebut beberapa di antaranya mempersiapkan belajar bahasa Melayu, meminta saya sebagai guru bahasa Melayu mereka. Suatu masa ketika pelajar tidak hadir dalam kelas saya bertanya di minggu hadapan, alasan atau sebab pelajar tidak hadir dalam kelas saya. Kenapa kamu minggu lalu tidak hadir dalam kelas bahasa Melayu?
Pelajar itu menjawab, sebab kemarin kelapa saya sakit, cikgu. Hah? Kelapa? Apakah kamu maksud kepala kamu sakit? Saya coba semak kata bahwa kelapa berbeza kepala. Kepala ialah bagian tubuh manusia di sini. Sedangkan kelapa ialah buah-buahan. Menurut saya, mereka tidak faham atau sering keliru karena di Uzbekistan tidak ada pokok kelapa. Seterusnya, kenapa saya tidak keliru atau salah dalam membezakan kelapa dan kepala? Hal demikian ini karena saya sudah terbiasa menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa asing yang sangat diminati. Hadirin dan hadirat dihormati, bicara saya yang ketiga, bahasa Melayu sebagai alat penghubung antar bangsa. Dalam proyek saya, pelajar bahasa Melayu di Pusat Latihan Bahasa dan Budaya Melayu di Uzbekistan tidak hanya diberikan pelajaran mengenai bahasa saja, tetapi mereka akan mendapatkan ramai kawan dari Malaysia. Mereka akan berpeluang berbicara dengan orang asli Malaysia. Oleh yang demikian saya lebih baik mempelajari dan berkomunikasi dalam bahasa Melayu berdasarkan pertama, orang yang bahasa ibundanya bahasa Melayu. Kedua, orang yang faham bertutur kata dalam bahasa Melayu. Ketiga, orang yang lama mempelajari bahasa dan budaya Melayu. Impian saya untuk membuka pusat latihan bahasa dan budaya Melayu di Uzbekistan ini bukan hanya mimpi saja, tetapi sebagai duta kecil pencinta bahasa Melayu, saya percaya mimpi saya pasti akan menjadi kenyataan apabila kami dan orang Malaysia membina persahabatan yang kuat dan baik. Kesimpulannya, bahasa Melayu sudah berfungsi sebagai lingua franca. Saya percaya hadirnya pusat latihan bahasa dan budaya Melayu di Uzbekistan akan membantu meningkatkan kemahiran berkomunikasi dalam bahasa Melayu selain menjadi platform untuk mengukuhkan hubungan antara masyarakat Malaysia dan Uzbekistan. Salam satu Malaysia, maju jaya Malaysia, terbaiklah Malaysia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Melayu di Uzbekistan, Remajan Sotlikova. Dan katanya jika ditakdirkan beliau menang malam ini, kemenangan ini akan dihadiahkan kepada puteranya Abdul Rahim John.